Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus peruntukan RM30,654 juta kepada Unifor, naik taraf rumah ibadat dan laksana aktiviti. Perincangnya langsung saja bersama Bumawin. Silakan Buma. Baik Sahih, terima kasih. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. Pelantikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak baru Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman mempersembahkan 4 nama kepada Yang di-Pertuan Negeri Sarawak hari ini. Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Dato' Abdul Rahman Sebeli berkata, ia bagi membolehkan Yang di-Pertuan Negeri memilih dari 4 calon tersebut atau tidak. Tetapi itu pencalonan sajalah. Itu hak TYT untuk menerima atau menolak cadangan itu. Jadi kita tunggulah. Itu antara intipati kunjungan hormat beliau ke atas pemangku Yang di-Pertuan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wang Nasar di Astana Negeri hari ini. Turut hadir sama dalam kunjungan hormat itu, Ahli Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman Datuk Abdul Razak 3D. Ia merupakan kunjungan hormat pertama ke atas Tan Sri Muhammad Asfiah yang baru-baru ini dilantik sebagai pemangku Yang di-Pertuan Negeri. Udin Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor telah membelanjakan RM30.654 juta daripada 100 juta yang diperuntukkan kerajaan negeri tahun ini untuk membantu menaik taraf kemudahan dan melaksanakan aktiviti di rumah ibadat. Daripada jumlah tersebut, 177 cek bantuan dana dengan jumlah keseluruhan RM24.490.000 disampaikan kepada menteri-menteri dan ahli Dewan Undangan Negeri bagi mewakili rumah ibadat di kawasan masing-masing. Majlis penyerahan cek bantuan dana rumah ibadat agama-agama lain tahun 2023 bagi fasa 2 disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Mbas di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching hari ini. Dalam ucapannya, Datuk Ahmad Douglas yang juga Menteri Bertanggungjawab ke atas Unifor berharap dana yang diperuntukkan itu dikendalikan dengan baik khususnya untuk kerja penyelenggaraan rumah-rumah ibadat. Beliau tidak mahu projek-projek bina baru atau naik taraf bangunan rumah ibadat menjadi projek terbengkalai. Berikutan ia akan memberi kesukaran kepada permohonan dana pada masa akan datang. Setakat ini, sebanyak 2,453 rumah ibadat bukan Islam berdaftar di bawah Unifor yang terdiri daripada 1,694,142 ahli. Sejak perubahannya pada 2017, sejumlah RM333,118,000 peruntukan telah disalurkan kerajaan negeri kepada rumah ibadat menerusi Unifor. Baik, kerajaan negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS terus cakna dalam membantu kerajaan persekutuan bagi membaik pulih sekolah-sekolah daif di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan tindakan tersebut merupakan langkah utama GPS dalam memastikan anak-anak Sarawak dapat menuntut pendidikan dalam keadaan yang selesa dan selamat. Melalui peruntukan yang kita bagi di bawah NRDA, ada yang sudah siap dilaksana, ada yang masih dalam pelaksanaan. Ini adalah usaha kita, walaupun sebenarnya ini adalah merupakan tanggungjawab kerajaan persekutuan. Jadi kita cuba mendukung kerana kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah kita yang dalam keadaan daif. Malahan rumah-rumah guru pun dalam keadaan baik. Jadi kita bantu mana yang perlu dan kita cuba untuk usahakan untuk mendapatkan peruntukan yang lebih supaya infrastruktur pendidikan ini sama ada sekolah rendah ke sekolah menengah ke perlu diperbaiki. Dalam perkembangan sama, beliau turut memaklumkan pihak kerajaan negeri turut merancang membekalkan kemudahan sukan seperti gelanggang futsal, dewan, sukan renang, gelanggang sepak takraw sama ada di peringkat kampung maupun bandar agar bahagian Limbang dapat menjadi pusat sukan selain melahirkan atlet yang dapat mewakili Limbang ke peringkat lebih tinggi. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Penangguhan Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB peringkat bahagian Limbang kali ke-52 tahun 2023
2023 di Kompleks Sukan Limbang. Beliau berharap agar atlet yang dipilih mewakili Limbang ke peringkat seterusnya dapat memberikan saingan secara positif dan sihat serta mengamalkan semangat berpasukan tinggi agar berketerampilan dan memperolehi kecermelangan. Datuk Amang Tengah turut mengumumkan peruntukan RM100,000 daripada pemimpin tempatan kepada MSSB bahagian Limbang untuk menghantar wakil ke peringkat seterusnya. Festival Kreativiti dan Inovasi Islam FES KII 2023 menampilkan rangkaian program yang pelbagai dan menarik berlangsung di Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak IIC MIS. Festival ini merupakan salah satu daripada 30 inisiatif dirancang sempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka, termasuk program seminar dan kaunseling yang dijadualkan sebagai program terakhir di Miri. Yang Ketua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, festival ini adalah satu langkah awal mengetengahkan elemen kreativiti dan inovasi dalam agensi Islam. Festival ini mempamerkan komitmen memupuk kreativiti dan inovasi. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Festival Kreativiti dan Inovasi Islam semalam. Mengulas tentang masa depan IIC, Datuk Misnu turut menekankan kepentingan menjadikan pusat tersebut sebagai lokasi bagi inisiatif strategik pintar dalam menyatukan ulama dan intelektual dari seluruh dunia Islam. Tambahnya, dengan mempertingkatkan kreativiti dan inovasi, ianya menyasarkan untuk memperkukuh asas agensi Islam. Selain itu, beliau turut mencadangkan untuk melancarkan gerakan baru tertumpu kepada inovasi dan kreativiti dalam kalangan agensi Islam dengan rancangan untuk memulakan bengkel bagi memperkasakan masjid dan institusi agama di seluruh Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Misnu turut mengumumkan Galeri Ibnu Khaldun bakal dibangunkan di mana ia akan menjadi tempat menghimpunkan khazanah ilmu para sarjana Islam dari seluruh Nusantara. Polis Padawan mengesahkan penemuan seorang bayi perempuan berdekatan dengan tempat pembuangan sampah berhampiran Pasaraya Moyan Square, Batu Kawah di Kuching pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Lau Siong berkata, laporan polis dibuat oleh anggota polis bertugas di Balai Polis Batu Kawah pada pukul 9.18 pagi hasil maklumat orang awam melalui panggilan telefon ke balai tersebut. Beliau berkata bayi berkenaan telah dihantar ke Klinik Kesihatan Batu Kawah untuk rawatan dan pemeriksaan. Katanya pihak polis masih dalam penyiasatan mengenai kes terbabit. DSP Lim menyatakan demikian dalam satu kenyataan ringkas menerusi aplikasi WhatsApp. Seorang pemandu lori tangki maut dalam kemalangan Kediri di Jalan Pesisir Bintulu Miri awal pagi tadi. Ketua Bomber Zon 5 Bintulu, Wan Kamarudin Wan Ahmad dalam kenyataannya memberitahu bomber menerima panggilan berhubung kemalangan itu pukul 6.10 pagi. Pasukan bomba yang ditugaskan ke lokasi dan mendapati lori tangki tersebut telah terbalik di bahu jalan. Pemandu lori yang berusia 32 tahun turut tersepit di dalam lori itu dan anggota bomba menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan mangsa. Sebuah lori kren turut digunakan untuk memudahkan operasi. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Azrin Sapri disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih.